Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa di garasi bagi malam pertama bulan Mac garasi bersiaran, kerana semalam 1 Mac kita bercuti, 2 Mac kita bersiaran. Kita ada tamu, tuan-tuan pun dah nampak dah dalam visual persekitaran set. Berarti kita ada wakil daripada Islamic Relief Malaysia. Saya tunggu dulu numbers naik untuk kita mula berbincang. Tema malam ni, dah tentulah kalau Islamic Relief Malaysia, temanya takkan lari daripada kemanusiaan. Selain tema kemanusiaan, temanya tak lari daripada kemanusiaan membantu umat Islam yang berada dalam bencana, alam bencana peperangan, kemusnahan, kemiskinan domestik dan antarabangsa. Kerana ARM bukanlah kali pertama pernah berada di sini. Kita pernah berada dengan ARM Asia, dengan saudara Syafiq Azman. Kemudian kita berada dengan CIO ARM, Tuan Zairul Syafuddin, dan kita sekarang dengan Haris Syarim. Saya tunggu angka apabila kameraman Q saya untuk memulakan perbincangan. Malam ni banyak saudara akan dapat dengar kerana Haris adalah orang yang berada di lapangan. Banyak saya akan tanya pada Haris mengenai keadaan semasa umat Islam apabila COVID-19 melanda banyak NGO ke Islam di seluruh dunia mengalami penyusutan dana. Banyak projek-projek kemanusiaan yang asas, utamanya makanan, bekalan air, persekolahan yang terjejas dengan teruk. Kerana ketiadaan dana daripada penyumbang akan menyebabkan banyak projek yang dijalankan oleh NGO, terutama RM, antara NGO yang besar, kerana ini adalah sebuah pertubuhan yang berpangkalan di United Kingdom. Besar, ada hampir di 60 lebih negara. 47. Di 47 buah negara. Jadi impaknya tentu terasa, tuan-tuan, apabila hasil kutipan sumbangan korporat, sumbangan awam, individu, negara menjejaskan operasi ARM. Dan tentulah ARM Malaysia juga turut terjejas. Dan apabila ARM terjejas, tuan-tuan, banyak projek yang tak akan dapat dilaksanakan. Suka saya ingatkan saudara bahawa hari ini terdapat 700 juta manusia yang berada di bawah kemiskinan tegar. Ini adalah angka terbaru yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 700 juta manusia berada di bawah kemiskinan tegar, iaitu mempunyai pendapatan kurang daripada RM7 sehari. Ini di RM7 sehari, apa yang mereka boleh buat. Dan angka-angka ini tentulah datang daripada banyak negara Islam. Sebahagian besarnya datang daripada Afghanistan, datang daripada Somalia, Ethiopia, negara-negara di Afrika Sub-Sahara, Chad, Chad, Niger dan Nigeria dan Senegal semua, tuan-tuan. Palestin sendiri tersenarai sebagai antara negara yang menyenaraikan paling ramai orang yang berada di bawah 700 juta yang disenaraikan oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu sebagai kemiskinan tegar. Total angka miskin adalah hampir 2 bilion orang. Tetapi ramai mengatakan apabila COVID melanda, sekiranya perangkaan baru dikeluarkan, mungkin angka itu meningkat. Tetapi yang nyata, angka jumlah mereka yang berada dalam kubuluran kekal 200 juta orang, 65 juta orang berada dalam keadaan kritikal, iaitu hampir tidak mendapat akses makanan walaupun sekali sehari. Jadi Haris Syarim, betul, berada di banyak tempat. Jadi petang ni kita akan share dengan Haris. Saya pun nak tahu banyak je kerana Haris masih lagi aktif di lapangan. Saya melihat lapangan yang terakhir pada tahun 2010. Haris sehingga tahun-tahun terakhir ni sebelum PKP masih lagi berada di kem-kem pelarian umat Islam di seluruh dunia, juga di dalam negara. Beliau menjaga banyak projek-projek bagi pihak RM untuk membantu orang Islam. Jadi share malam ni kita akan berbincang dan kita akan menerima jawapan je daripada anda mengenai, terutama kalau saudara nak tahu. Saya pun nak tahu je, saya akan tanya juga dengan Haris. Kalau pada masa saya melihat Perang Lubnan 2008, bererti krisis yang paling teruk adalah ketiadaan tempat tinggal. Haris melihat yang terbaru, pelarian Syria yang lari ke Turki, mati dalam cuaca sejuk. Yang mati keras, tuan-tuan, dalam sempadan melarikan diri, berlindung pada waktu malam tapi tiada bantuan selimut tebal, mati keras je. Jenazah ditemui tahun ke tahun sepanjang musim sejuk. Saya melihat kematian di Ethiopia apabila kanak-kanak yang berusia 5 tahun ke bawah mati hampir 24 kes 60 kes setiap 24 jam. Begitu banyak kanak-kanak mati ketika
Saya bagi tahu pada saudara, gelombang El Nino yang ketiga melanda dunia pada tahun 2004 dan kesan kebuluran membawa hingga tahun 2007. Haris banyak projek nanti kita akan share, dan share dulu untuk share malam ni menjadikan dia malam Selasa yang kita berkongsi bagaimana kita melihat penderitaan manusia dan melihat penderitaan kita sendiri. Haris akan share, dan malam ni kita akan wujudkan beberapa projek untuk saudara Lok bagi membantu RM menjana wang. Sekurang-kurangnya Haris boleh ceritalah kalau saudara lock barang malam ni yang saya akan upkan nanti, apakah wang yang diperoleh itu dibelanjakan untuk apa. Kerana kali pertama waktu saudara CEO Tuan Haji Zairul Syafuddin Zainal Abidin Zairul Syafuddin Zainal Abidin datang tu, kita berjaya meraih RM7,200 untuk membantu ARM. Jadi saya jemput mereka datang lagi kerana mereka pun ada produk untuk saudara lihat ni, ada apron dan buku, juga t-shirt dengan siap. Kita panggil apa ni? Mafla. Mafla Palestin. Saudara boleh tempah, dia combo je. Dia datang t-shirt sekali dengan apron, sekali dengan buku. Berapa angka kita ada, Noah? Saya akan mula bila kita capai 300 ya. 28 tuan-tuan. Saya merayu pada tuan-tuan untuk share malam ni, kerana malam ni kita akan mendengar kisah umat Islam di seluruh dunia. Tak ada pun nak tarbiah dan tak akan ada paksa saudara menderma pun, tapi kita berkongsi saja. Kerana pertama saya akan bertanya dengan Haris mengenai negara mana yang sekarang paling kritikal yang berada dalam maklumat ARM tahap kebuluran. Yaman saya jangka sangat teruk. Saya jangka Palestin juga sangat teruk. Saya jangka kata Ethiopia dan juga Somalia akan mengulangi rekod-rekod lama seperti 20 tahun dulu apabila mereka mengalami kebuluran. Begini tuan-tuan, pada tahun 1994 apabila gelombang El Nino yang pertama dikenal pasti, 1997 dunia mengalami kebuluran. Walaupun El Nino pertama adalah tahun 87, tapi kesan kebuluran yang ketara adalah pada tahun 1994. Dunia tak peduli tuan-tuan. Hinggalah Bob Geldof dan penyanyi U2 Bono menyedari kata ada 40 juta orang yang akan mati pada bila-bila masa. Ketika United Nations sedang sibuk bercerita tentang perang, tuan-tuan. Waktu itu United Nations sedang sibuk bercerita tentang teroris Islam ni. Kemudian datanglah Bob Geldof dan Bono menggerakkan pemuzik-pemuzik dunia untuk mengadakan konsert 24 jam yang terpanjang daripada Los Angeles, kemudian ke London, kemudian ke Paris dan kemudian ke Japan. Itulah konsert yang saudara tengok dalam filem Bohemian Rhapsody tu, yang menjadikan Steve McCurry begitu popular. Tu Steve McCurry menyanyi walaupun di atas pianonya ada bia tuan-tuan, tetapi keseluruhan kutipan konsert itu diserahkan oleh penganjurnya Bono dan juga Bob Geldof untuk membantu mangsa kebuluran di Afrika. Sejak itulah orang tak akan melupakan Afrika. Kemudian saya cerita pada saudara seorang lagi penyanyi yang saya minat, Wong Kar-lui, yang dah meninggal pada tahun 1992. Beliau adalah penyanyi daripada kumpulan Beyond di Hong Kong. Menjadi artis Asia yang pertama pergi ke Afrika Selatan, merakamkan pergi ke Somalia, merakamkan kebuluran di Somalia, dan balik ke Hong Kong dan merakamkan albumnya berjudul Amani. Dan jualan album itu dihadiahkan kepada masyarakat miskin. Majoriti adalah orang Islam, daripada seorang penyanyi Buddha Hong Kong. Sebab itulah Wang Kar-lui apabila dia mati, dia diraikan oleh berjuta-juta rakyat Hong Kong yang keluar di jalanan, kerana Hong Kong tidak pernah mempunyai ikon yang menyeru kepada dunia kecuali penyanyi Beyond, Wong Kar-lui. Kita akan mulakan sebentar lagi. Kita dah capai 300 kata Noah 327 Aris. Ya, saya. Saya akan tanya dengan anda, Aris. Silakan. Dalam keadaan sekarang, negara mana yang paling teruk terjejas hingga ke tahap tidak memperoleh makanan kerana terjejasnya bekalan makanan? Okey, Assalamualaikum. Kita nak ucapkan selamat petang juga kepada Abang Nal, kru Garasi TV, sahabat-sahabat daripada Islamic Relief dan anda penonton yang mengikuti sesi kita pada malam ni. Jadi berbalik ataupun kembali kepada soalan Abang Nal, untuk adil kita jawab kawasan ataupun negara mana yang paling terjejas pada ketika ini, kita boleh katakan pandemik telah amplify everything. Maksudnya pandemik telah meningkatkan semua krisis yang ada, semua masalah yang ada. Jadi kita boleh ambil contoh dalam negara kita sendiri, bagaimana ada satu angka ataupun peratusan telah dikeluarkan oleh badan agensi yang menguruskan zakat, yang mana kalau pada 2019 orang yang membayar zakat tu ada satu angka,
Dan bayangkan pada 2020 pembayar zakat tu 30% tu jadi penerima zakat. Itu di Malaysia. Okey. Itu di Malaysia. Jadi anda boleh bayangkan di satu keadaan contohnya macam negara di Yaman kan, yang pada kita tahu 2019 pada waktu tu terjadinya wabak kolera ataupun taun. Hampir 1 juta manusia di Yaman ni tak ada makanan, tak ada ubat. Bahkan kita boleh lihat laporan yang kami terima daripada Islam Yaman, macam mana satu hospital yang pada waktu itu menempatkan mangsa ataupun pesakit wabak taun. Ada satu katil berkongsi 5 ke 6 kanak-kanak atau bayi yang kecil di situ. Punyalah ramai orang yang kena taun. Dan bagi mereka, bagi kanak-kanak yang besar sedikit tubuh badannya, mereka hanya tidur di lantai hospital saja. Itu keadaan 2019. Jadi anda boleh bayangkan sekarang ini dengan ada pandemik, dengan ada taun, dengan krisis kebuluran, berapa ramai orang yang kita boleh cakap keperluan kehidupan dia hilang. Makanan hilang, tempat tinggal hilang, pekerjaan hilang. Bahkan kita terima juga pada korban 2020. Satu keluarga yang berada di Lubnan, tidak silap saya, yang mana ini adalah keluarga 5 orang. 3 orang anak, seorang tu anak dia tu ada masalah kudung sebab dilahirkan dengan cacat anggota. Dan kemudian si ayah bekerja sebagai seorang guru. Ibunya pula bekerja di satu pusat terapi, apa orang cakap, artikulasi, maksudnya macam anggota tangan dan kaki palsu. Jadi waktu kita, biasalah bila kita agihkan bantuan melalui pejabat operasi kami, kita akan bertanya dan kita akan bertanya khabar, kita akan korek cerita daripada penerima ni, Abang Nal. Jadi waktu tu si ayah bagi tahu, saya ni kerja sebagai guru. Pada tahun 2020 saya tak ada gaji setahun. Jadi tuan-tuan puan-puan, Abang Nal dan kru Garasi boleh bayangkan macam mana orang kalau di Malaysia ni, dia adalah seseorang yang ada kerjaya, kita boleh sebut sebagai M40. Tapi tak ada gaji setahun. Kerja sejalan tapi tak ada gaji. Okey. Jadi dia pun beritahu sampai saya hilang kemampuan untuk letak makanan atas meja untuk family saya. Itu di Lubnan. Yang mana waktu tu kita tahu pada tengah tahun yang lepas jadinya letupan pula di Beirut. Menambah lagi penyiksaan yang ada, derita yang ada. Sebab kita tahu macam Beirut ni, pelabuhan tu menjadi laluan masuk 80% daripada makanan yang ada di sekitar Lubnan, pintu masuknya ada Beirut. Dan bila meletup tu, dia mengambil masa yang sangat lama untuk pulih semula. Jadi bila dalam keadaan miskin, tak ada kerja, kemudian dengan krisis letupan tu, pandemik dan sebagainya, itulah ada satu jawatankuasa yang telah diwujudkan oleh PBB untuk fosi dan selesaikan masalah di Lubnan ni. Sebab kalau tak selesai, kalau mereka tak bertindak segera, mungkin masalah yang terjadi di Lubnan lebih teruk daripada apa yang terjadi di Yaman pada waktu tu. Tapi alhamdulillah kita nampaklah macam mana kita kembali pada kita punya perbincangan ataupun topik malam ni, kolaborasi dan kemanusiaan mampu untuk selesaikan masalah di Beirut. Tetapi di negara-negara lain mungkin disebabkan kurangi perhatian daripada kita ataupun daripada pengetahuan kita, ataupun kita ni silap ataupun apa orang cakap tersisih untuk berikan fokus kepada negara-negara tertentu. Banyak juga negara yang kita nampak macam okey tapi sebenarnya tak. Antara yang saya rasa okey tapi sebenarnya tak, mungkin orang mesti membayangkan perkara yang sama, tetapi sebenarnya telah berubah walaupun pandemik. Macam kita kata, kalau di Malaysia 100 orang membayar zakat, sekarang 30% adalah penerima zakat. Berarti jumlah penerima zakat meningkat 30%, jumlah pembayar zakat berkurangan 30%. Bayangkanlah. Tapi mungkin ada orang terlepas pandang yang mungkin saudara boleh kongsi, yang saudara rasa sangat kritikal. Terutama kalau saya nak tahu tentang nasib pelarian Syria yang menumpang di Turki. Okey, kalau saya boleh kongsikan Tuan Haji, beberapa kisah eksklusif ataupun memang kita baca sendiri daripada laporan-laporan yang kita terima.
uh, bila kehilangan sumber pendapatan, kemudian kita kena ingat jumlah penyumbang juga memberi kesan kepada struktur dan juga pergerakan penyampaian sumbangan sehinggalah ke penerima manfaat. Jadi memang kita lihat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun ini, mereka dah menjangkakan, mereka dah fokus dah bahawa 2021 ni akan jadi banyak krisis-krisis yang sebelum ni ada tapi dia amplified, tu kita sebut. Dia dipertingkatkan ataupun benda tu meningkat. Jadi sebagai contoh, antara yang disebut secara khusus kat dalam laporan tersebut adalah climate change akan menyebabkan banyaknya terjadi bencana-bencana alam, natural disaster. Yang mana kita tahu natural disaster ni adalah salah satu daripada kunci terjadinya krisis kemanusiaan. Dan kita kena ingat, contohnya macam sekarang kan, kita pun tak sangka 2021 ni, baru saya dengar semalam Abang Nal, kebakaran terbuka, yang mana kita sebelum ni kita tak tahu kan, kita macam US kan, bila musim kering dan sebagainya, hutan terbakar. Tapi pada berita semalam kita dengar, jadi dekat Kuala Langat, jadi dekat sekitar Kedah dan sebagainya. Jadi kita nampak macam betul climate change ataupun perubahan iklim ni benar-benar memberi kesan kepada kita. Tetapi di tempat yang lain, seperti yang Abang Nal mulakan dalam awal perbincangan kita tadi, El Nino. El Nino tu salah satu contoh bagaimana natural disaster menyebabkan banyak taufan terjadi di kawasan sekitar Asia Tenggara dan sebagainya. Jadi kita nampak contohnya di Filipina terjadinya taufan, 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Jadi anda boleh bayangkan bila disebut amplified, maksudnya yang sebelum ni ada, 2021 bertambah teruk. Sama juga halnya dengan pelarian Syria di yang tinggal di sekitar Turki. Saya boleh bagi contoh. Kalau angka tepat, insya-Allah kita akan tunggu update semasa ke semasa. Tapi kalau nak diceritakan bagaimana penderitaan pelarian-pelarian Syria, Yaman dan sewaktu dengan yang tinggal di kawasan persisiran ataupun sempadan negara yang kita panggil sebagai negara yang bertuah, seperti macam Turki. Jadi mereka ni, anda boleh bayangkan, hidup dalam satu kemah, yang mana kemah tu setebal tempolin. Tempolin tebal di mana? Nipis, sangat nipis. Macam anda pegang kain bena, tebal dia macam tu. Dan anda boleh bayangkan, daripada Oktober sampai bulan 3 setiap tahun itu adalah period ataupun itu adalah tempoh pelarian ini mengalami musim sejuk yang teramat sangat. Jadi pernah wakil daripada Islamic Relief Canada dan US pergi ke kawasan tersebut. Mereka katakan bahawa ini sejuk lebih daripada peti ais, negatif suhunya, negatif 10 dan negatif 14 contoh. Kan? Anda boleh bayangkan sangat-sangat sejuk. Jadi bila dalam keadaan yang sejuk melampau, jadi ini menyebabkan mereka ni kehilangan peluang untuk bekerja. Apatah lagi untuk memungut kayu-kayu api yang sememangnya tak tersedia di kawasan yang kebanyakannya ataupun seluruhnya itu ditinggal didiami oleh pelarian. Jadi apa yang pilihan yang mereka ada? Mereka akan duduk diam saja di dalam kemah pelarian. Jadi dalam duduk diam tersebut, dia timbul satu masalah, adalah macam mana seorang manusia yang normal macam saya dan Abang Nal dan anda semua di rumah nak hidup dalam keadaan negatif 14 darjah Celsius dengan berbekalkan t-shirt 2 lapis. Kan? Sangat ekstrim. Tetapi pernah dilaporkan oleh berita, ada satu keluarga ni yang mana wartawan itu menemubual adik ipar dia yang menjadi saksi kepada kejadian ni lah. Yang mana satu keluarga tu disebabkan sejuk malam tu, mereka mengalami ribut salju. Jadi seorang ayah ni yang pada awalnya tu dia hidupkan api dekat luar. Anda boleh bayangkan contoh macam saya dengan Abang Nal ni tinggal kat dalam satu kemah. Dia cuba hidupkan api dekat luar kemah.
dengan baju-baju yang ada. Kan dia bakar baju, tapi sebab ribut salji, dia tak nak beku dan sejuk ni, dia ambil baju-baju tu, dia pindahkan kat dalam kemah. Jadi mereka hangatlah sebentar. Tapi isu dia adalah pagi esok adik ipar kepada seorang lelaki ni melihat yang abang dia 3 orang anak termasuk bayi dan isteri dia meninggal dunia. Sebab bila dia bakar api dekat dalam kemah, karbon monoksid yang dilepaskan daripada pembakaran tu jadi racun, menyesatkan diri mereka dan mereka tu keracunan. Karbon monoksid jadi dia. Jadi mereka sesak dekat dalam kemah dengan yang mana pada awalnya mereka harapkan api tu mampu menyelamatkan mereka, tapi mereka terpaksa buat demikian. Kan itu salah satu kes yang kita boleh ceritakan kepada anda macam mana deritanya pelarian Syria. Dan anda boleh bayangkan nasib keluarga tersebut mungkin dialami oleh puluhan, malah ribuan keluarga yang lain yang mana mereka sampai tahap tak ada pilihan. Baju mereka bakar, seterusnya mereka ni menyebabkan diri mereka terbunuh. Jadi Abang Nal, kalau saya boleh kongsikan, itu antara kita ada dengar banyak cerita, tapi antara benda yang pahit untuk kita tahu terjadi kepada pelarian Syria adalah perkara tersebut. Mereka struggle dan mereka berjuang untuk, sebab saya nampak kat sini banyak baju, jadi saya teringat cerita tu. Dia bakar baju dengan harapan baju tu mampu memanaskan keluarga tersebut, tapi kemudian perbuatan itulah yang membunuh keluarganya sendiri. Ya. Tadi ada benda yang tahun ke tahun kita dengar, tuan-tuan, tetapi kebaikan tak boleh letih. Orang-orang baik tak boleh letih. Berarti mereka adalah sukarelawan yang menjalankan kerja-kerja kebaikan, mereka tak boleh letih. Kita, orang-orang yang mempunyai perasaan yang mahukan kebaikan, kita pun tak boleh letih, tuan-tuan. Walaupun orang-orang malang ni kisahnya tak pernah berakhir. Sebab itulah dalam hidup ni ada perjuangan dan ada kebaikan. Maka itulah kebaikan tu diganjarkan dengan pahala, kerana Allah tahu daripada dunia tercipta hinggalah ke hari kiamat akan ada manusia yang beruntung dan akan ada manusia yang ditimpa bencana. Berarti inilah dunia tempat kita hidup, dan inilah mengapa dosa dan pahala wujud dalam kehidupan kita. Kenapa orang baik dan orang yang buruk ada dalam dunia ni. Saya fikir kata Arif dah cerita benda, saya pun dengar macam saya tak pernah di pelarian Syria, tentang bila Syria berperang. Saya mencintai Syria sebagai negara yang aman. Saya pergi Syria 4 kali ketika dia aman. Saya tak nak bayangkan apa terjadi pada Syria ketika 5 juta penduduknya sekini adalah pelarian, dengan hampir 3.5 juta orang berada di Turki, 400,000 orang bertebar di Eropah, dan sebahagian menumpang di Lebanon, sebahagian pergi ke Jordan, tetapi tidaklah begitu diraihkan kerana Jordan bukanlah negara Arab yang kaya. Betul. Saya nak tanya dengan saudara pula kesan-kesan domestik, kerana RM juga menjaga akaun orang-orang miskin tempatan. Apa juga kesan terjejas apabila COVID melanda, dana menjadi kurang, sumbangan merosot dengan teruk, kan? Tapi tanggungjawab tak berkurang. Orang yang lapar tak berkurang, malah bertambah pun orang yang lapar. Macam mana ARM tangani? Saya ingat beban yang meningkat lah daripada tahun ke tahun ni. Di atas baru ni sekarang lebih meningkat lah, kan? Wang ni kurang, tanggungjawabnya pula bertambah. Jadi memang diumumkan saja jadi PKP, seminggu selepas tu memang kita terima banyak panggilan daripada penerima manfaat kita ataupun bekas penerima manfaat yang pernah kita bantu ataupun pernah kita bimbing lah dalam projek manusia yang kita buat untuk kita bangunkan ekonomi mereka. Jadi bukan saja kita terima panggilan ataupun apa orang cakap, kita mendengar keluhan daripada penerima ni, bahkan daripada penderma pun. Abang Nal bayangkan sebelum ni kita ada penderma tu setiap bulan dia boleh bagi jumlah sekian-sekian. Tapi bila jadinya PKP, dia bagi tahu, brother, bisnes kita teruji sikit. Boleh tak saya menyumbang nanti bila saya dah okey. Yeah. Jadi kita pun maklum, kita pun cakna, cuma bila kita berdepan dengan keadaan ni, kami cuba untuk buka lembaran minda yang baru kepada penyumbang yang mungkin kehilangan peluang untuk bersedekah. Kita beritahu
mungkin Puan boleh bantu kami untuk kita capai kepada orang yang mungkin mampu untuk untuk memenuhi hasrat Puan yang bersedekah tu. Sebab walaupun Puan tak mampu untuk bersedekah, Puan panjangkan mesej kami, Puan salurkan kempen-kempen kami kepada orang yang mampu, dia boleh buat untuk mewakili Puan. Puan akan dapat pahala yang sama juga. Jadi saya dah cerita angka tadi ataupun peratusan tadi. Sebenarnya peratusan tersebut bukanlah kita main sebut, kita bukan main petik, tapi dalam satu bengkel pada waktu tu ada banyak juga NGO ataupun persatuan bukan kerajaan yang kita berbincang dan sebagainya. Angka tersebut dikeluarkan oleh seorang yang saya rasa macam kita boleh terima. Cuma mungkin angka tersebut tidaklah tepat, tapi mungkin angka tersebut kurang daripada yang akan diberitahu oleh agensi-agensi pengurusan zakat ni. So, saya tak fikir aneh, sebab saya fikir kata kita ada lebih kurang dalam kalau ikut data kerajaan adalah 750,000 orang setakat ni kehilangan pekerjaan. 750,000 orang kehilangan pekerjaan. Daripada atas ke bawah. Tapi itu adalah yang bermajikan, tetapi dia tak kira pula majikan yang tutup. Tentulah kan, hari ini tuan-tuan untuk makluman saudara, setiap bulan 40,000 syarikat ditutup. Covid melanda ni purata dia setiap bulan adalah 40,000 syarikat ditutup. Saudara bayanglah kalau penyumbangnya adalah SME Melayu yang selalu syarikat SME mempunyai kesadaran tanggungjawab agama yang tinggi. Banyak kaum Melayu bila dia jadi pengusaha, dia berjaya, dia ada tanggungjawab agama yang sangat tinggi. Dia sentiasa menderma dan mendanai. Dan sekarang mereka ni pula yang terjejas teruk. Berarti saya boleh agaklah kata peratusan tu berkurangan. Kerana saya juga adalah penyumbang. Setiap tahun dia hantar surat je minta saya perbarui. Kalau saya tak nak perbarui, baru saya balas surat tu. Itu badan kanser. Tapi tahun ni dia call, minta tambah lah. Dia kata, kalau tuan mampu. Selalunya dia hantar renew je. Kalau kita tak nak renew je, kita hantar kata enggan renew. Kalau kita nak renew lah. Oleh kerana saya daripada 2004, saya biarkan je. Sebab tak pernah potong pun, bukan banyak. Hanya RM50 je. Kebetulan mereka kutip derma tu dekat airport. Saya isi dan tak pernah batalkan. Tapi tahun ni dia telefon dan minta, kata boleh tak saya gandakan sumbangan. Satu adalah kerana banyak manfaat daripada kanser, penyakit kanser untuk kemo, manfaatnya telah dikurangkan. Berarti badan kanser memerlukan lebih manfaat daripada sokongan pendana, kerana sokongan daripada kerajaan berkurangan. Kerana wang telah dipindahkan pada COVID apa semua. Jadi itu saya jelaskan, itu saya boleh tengok daripada kes-kes yang kita telah mempunyai struktur yang kuat pun, iaitu kanser. Berarti selalunya rawatan itu sangat kuat. NGO kanser hanya mengambil untuk sokongannya. Tapi sekarang angka itu telah meningkat. Dan tak mudah tuan-tuan, daripada 2004, 16 tahun saya menjadi penyumbang, tak pernah terima panggilan telefon. Kali menelefon untuk merayu sumbangan yang lebih kerana krisis kewangan mereka sangat dahsyat. Dan saya percaya mereka juga mengalami penyusutan barangkali 30 ke 40%. Itu menghilangkan berpuluh ribu penerima manfaat. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kalau tuan-tuan bermurah hati, pihak IRM menawarkan sebuah buku. Sehelai t-shirt ni datang dengan ini saya suka ni. T-shirt ni datang dengan corak seolah-olah saudara memakai maflar, shawl Palestin. Kan ini ada simbol Palestin tu. Cuma mereka print dalam black and white bagai tanda berkabung. Selalunya shawl ni akan hijau merah, tapi dia black and white. Berkabung Palestin ni, saudara hanya perlu minta saiz je. Admin dah naikkan pin saiz. Dan saudara dihadiahkan satu yang saudara tak boleh memilih warnanya, iaitu benda ni. Ada contoh tak? Saya tarik ni payah ni. Ada contoh untuk saya pakai tak? Okey. Apa orang pakai apron? Apron. Mereka kreatif dan mereka menghadiahkan apron. Bolehlah saudara gunakan untuk isteri memasak, ataupun kalau saudara adalah pengusaha kedai, saudara boleh pakai. Betul. Apron ni. Apron, kalau saya boleh celah ya Banal. Apron ni bukannya kita gunakan untuk masak je. Sebab daripada kita punya penerma kan, bila kita cakap kita nak buat apron, dia pun cakap, oh, saya pun ada hobi suka nanam pokok. Hobi bertukang kayu, buat apa pot tu. Kan. Tembika, jadi kerja-kerja tembika. Jadi ini sesuai untuk kita pakailah untuk aktiviti. Jadi ni bukan kita pakai kain ataupun cloth yang biasa, tapi kita pakai kain yang berkualiti tinggi. Kualiti tinggi. Kalau anda pegang kain baju korporat, itu adalah yang kita pakai untuk apron. Saudara boleh lock saja apron ni dengan mendapat sebuah buku dan mendapat selai t-shirt yang kita tunjukkan tadi dengan harga 100.
100. Dan 100 ni akan didermakan terus kepada ARM kerana saudara log, admin akan ambil alih dan kemudian admin akan pass kepada ARM untuk post. Cuma saya mintakan saudara faham, untuk minta saudara faham ini bukanlah log barangan bandar. Oleh kerana modal untuk mencetak baju ni tak mencukupi. Berarti mereka memerlukan saudara log dan saudara bayar barulah mereka boleh cetak. Jadi postage-nya akan mengambil masa 14 hari. Saya harap saudara faham ini bukanlah mengejar barangnya tetapi mengejar amal dermanya. Jadi saudara log, tapi saudara akan menerima barang ni pada sekitar 14 hari. Walaupun saya menggalakkan saudara membayarnya dalam tempoh 24 jam bagi membolehkan jumlah wang tu diguna untuk mencetak baju ni. Krisisnya berlaku begini tuan-tuan. Untuk yang akan datang saya tak akan benar lagi krisis ni berlaku lah. Kalau mereka kekurangan modal dah, saya beritahu garasi akan keluarkan je dulu, tak ada masalah. Lepas tu nanti didak je. Tapi mungkin kerana saya pun tak tahu apa yang sedang dialami begitu dahsyat kerana mereka tak boleh mencetak pakaian ni dulu tuan-tuan. Kerana hari-hari beras dan juga lauk yang diperlukan oleh orang yang kelaparan adalah keutamaan. Itu punca kenapa walaupun kos ni menelan belanja 5,000 kita fikir sikit tapi itu adalah 200 kampik beras tuan-tuan. Dan 200 kampik beras yang dihantar ni pula tuan-tuan dimakan antara 4 ke 8 orang isi rumah. Jadi itu menyebabkan kenapa baju ni tak berani print awal adalah kerana setiap sen yang mereka miliki adalah sen ialah untuk menyediakan nasi dan lauk dalam pinggan. Jadi saudara log malam ni, saudara bertolak ansur bahawa barang hanya akan sampai pada saudara dalam tempoh 14 hari kerana RM terpaksa menempah benda ni. Mereka tak boleh buat PRE lebih awal kerana wang yang ada dalam setiap kali dan tabung mereka adalah hanya untuk memastikan keutamaannya adalah kepada nasi dan lauk. Jadi saudara maklum, log 100, tak payah tulis apa je lah, log nombor telefon 100 je, kita faham itu adalah dana yang saudara akan bagi pada RM. Dan saudara kita tadi, saya nak ikat nama dia susah betul. Haris akan dah maklumkan pada saudara, selain daripada luar negara, mereka juga berada dalam negara. Tapi saya selalu berfikir kepada saudara, jangan fikir soal sempadan tuan-tuan. Bahawa persaudaraan, sebab itulah saya, bab-bab yang saya suka, yang selalu saya ingat tentang Tuan Guru Nik Aziz ni adalah bagaimana dia selalu bercakap tentang umat. Sebab itulah Nik Aziz sangat sukar nak bercakap tentang bangsa ni. Sebab dia takut orang Islam ni merasa Melayu itu adalah Islam. Sebab tu Nik Aziz dalam, Tuan Guru Nik Aziz dalam kuliah-kuliah dia sentiasa berkata, yang ditanya oleh Tuhan adalah agamamu. Sebab tu dia kuatnya pada Islam tu. Jadi kita fikir saja di mana wang ni pergi, di dalam, di luar. Semuanya adalah tentang kebaikan orang Islam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan derma, admin akan ambil catatan RM 100 untuk saudara dapat 3 barang ni. Cuma jangan panikkan RM, walaupun yang ditawarkan 2 warna, tetapi saudara tak boleh lock warna apa. Supaya nanti kalau 100 orang lock, dia tempah biru 50, merah 50. Jadi printer pun tak pening kepala. Takut nanti saudara lock 89 kain biru 11 dah, jadi yang 11 tu naik harga melampaui daripada kos print. Kerana lebih sedikit kita print, kosnya lebih mahal. Alert scammer. Scammer pun antara golongan yang nak dibantu, tapi cara dia minta bantuan tu salah. Scammer asing kan, nanti call akak asing, call admin asing, minta bantuan di pihak engkau. Kau jangan scam orang. Bagi tahu saya scammer ni jatuh juga, bukan 8 dalam asnaf yang ke-40. Layak menerima bantuan selepas lebam-lebam kan di mata kau tu. Kau jangan kacau, ni projek amal. Saudara aware asnaf lah dah. Aware scammer. Sebab yang akan menghubungi saudara adalah nombor daripada kami hanya ambil log macam biasa tuan-tuan, dan mereka akan buat. Dan ini plus post. RM100 sama macam garasi juga, termasuk one post. Cuma mereka memohon maaf kepada tuan-tuan bahawa kelewatan pos akan berlaku kerana setelah saudara log jumlahnya barulah mereka akan ke printer untuk membuat cetakan baju. Buku tak ada masalah, hanya baju dan ini saja. Mereka tak berani print awal. Saya kata tadi, kalau untuk lain kali mereka datang bagi tahu garasi bayarkan dulu. Kita confident 100 tu tak ada masalah. Untuk saudara log, kerana selalunya itu adalah angka yang kita panggil relevan dengan jumlah dermawan dan juga orang yang selalu log di garasi. Buku, Aris kau cerita Aris? Buku ni sebenarnya ini adalah travel log yang mana kami dedikasikan untuk kita cerita pengalaman kita masa misi kemanusiaan ke Somalia. Kami sebenarnya di Islamic Relief, kami ke Somalia 2 kali pada tahun 2017 dan 2019. Jadi ini travel log.
kita menceritakan tentang pengalaman kita pada misi yang pertama. Dan menariknya tentang buku ni, sebenarnya misi kita untuk Danau Wakaf Air Somalia yang kita ceritakan dalam buku ni, kita bekerjasama dengan Abang Nal secara committed. Kita ada buat lagu setiap minggu, kita ada pasang lagu tu dan kita ada sesi di TV Al-Hijrah Abang Nal pada tahun 2017. Bagi kami tu memang kerjasama ataupun kolaborasi yang sangat-sangat istimewa lah. Jadi dekat dalam ni kita ada paparkan, kita ada pamerkan dan kita masukkan 4 orang ahli misi ke Somalia dan mereka ada catatan perjalanan mereka yang tersendiri. Anda boleh tengok dalam ni bagaimana seorang ibu yang melihat seorang kanak-kanak meninggal dunia, bagaimana perasaan dia. Ada juga seorang kakak melihat bagaimana projek-projek ataupun gembiranya penerima kita ni bila mereka dapat hirup air yang bersih daripada telaga yang telah didirikan oleh Islamic Relief Somalia, bagaimana perasaan dia dan bagaimana kita sebagai pemegang amanah dan juga sebagai wakalah, kita panggil perwakilan kepada orang yang menyumbang ni, macam mana kami jalankan amanah kami untuk kita buat projek. Yang mana waktu tu kita ada 2 projek yang kita buat secara langsung, Abang. Yang pertama, projek untuk kita agihkan bekalan makanan kepada satu camp, nama camp Kuntuwari. Nanti saya sentuh cerita Kuntuwari ni. Dan satu lagi, kita buat tandas di camp yang sama. Bagi orang mungkin tanya kan, tandas macam kita apa buat tandas ni kan, tapi bagi orang yang berada di kamp pelarian, tandas tu penentu hidup dan mati. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab bila kita masuk dalam sebuah camp kebanyakan mereka ada penyakit jangkitan bawaan lalat. Jadi bila mereka contoh melepaskan hajat mereka di belakang batu, di pasir dan sebagainya, jadi bila lalat tu hinggap ke tinja tersebut, bila dia melekat kepada bayi, ibu dan sebagainya, jadi anda boleh lihat kesan jangkitan tersebut. Mata tu ada kudis, tepi mulut ada kudis dan sebagainya, kulit mereka ada bengkak dan sebagainya. Jadi beza dengan kita, sebab kita kalau ada jangkitan, kita akan terus pergi ke klinik, kita akan terus pergi farmasi untuk sapu ubat dan sebagainya. Tapi anda boleh bayangkan, mereka di sana tak ada duit pun nak beli ubat. Jadi disebabkan jangkitan yang bagi kita ringkas tu, bagi kita simple, kecil tu, itulah yang mengancam nyawa mereka. Jadi kita balik pada Camp Kuntuwari tadi. Camp Kuntuwari ni istimewa sebab di mana tu? Di salah sebuah kawasan, sebab kat sana ada ada satu lebuh raya, Afgoe, Mogadishu. Yang mana di sisi highway tu ada lebih kurang 350 kamp pelarian di kanan dan kiri. Penuh kamp pelarian yang Abang Nan. Sebab kami akan lawat satu projek sebenarnya. Di sana kami lawat satu projek yang mana dia berada di satu tempat, nama dia Bal'ad. 2 jam daripada perjalanan dari Mogadishu. Jadi bila kita lalu highway, tapi highway tu jangan kita sangka macam highway Kesas, highway Lekas kan. Tanah merah jalan ni. SKVE bukan. Tapi tu adalah tanah merah kan. Ada pun tar berlubang-lubang kan. Tiba-tiba pergi dekat pasir, lepas tu naik atas jalan sikit, pergi pasir belah kanan. Bersimpang siur, tak tahu mana lane, ada 5 lane, ada 7 lane, tiba-tiba jadi 2 lane. Jadi itu pengalaman kami lah. Tapi di sisi kanan dan kiri lebuh raya tu, semua kamp pelarian Abang Nal, semua kamp pelarian. Dan kamp pelarian tu di hadapan tu dia akan letak macam signboard. Dan signboard tu menariknya Abang Nal, dia letak nama kampung dia. Jadi kita tanya dekat ketua kamp, kenapa letak nama kampung dekat signboard? Okey. Dia bagi tahu sebab biasanya bila bila jadinya kemarau dekat Somalia ni, mereka akan tinggalkan kampung mereka untuk selamatkan diri, dapatkan bekalan bantuan dan sebagainya lah, tempat yang selamat. Jadi bila mereka berpindah ke Mogadishu, mereka dapat satu tapak, mereka akan dirikan signboard supaya memudahkan ahli keluarga yang datang selepas itu untuk cari keluarga mereka di mana. Ini Kuntuwari.
So dah tahu dah, oh ni penduduk Kuntuwari yang sebelum ni berada di kampung asal mereka. Okey. Jadi di sana kalau mereka cakap ada 350 kampung kamp pelarian, maksudnya itu adalah 350 kampung yang berpindah daripada Ke kampung kawasan asal mereka ke Mogadishu. Oh, okey. Minum. Okey. Jadi di Kuntuwari ni kisah ni mungkin kita paparkan kat dalam buku Somalia Menangis ni. Kita ceritakan bahawa bila kita masuk ke dalam satu kamp Kuntuwari tu, kita nampak seorang ibu, dia tengah bersihkan satu mangkuk yang dipenuhi dengan daun-daun. Jadi dia bersihkan. Dia bersihkan daun-daun tu. Jadi bila kita tanyakan kenapa bersihkan daun tu, letak garam dan sebagainya, dia beritahu inilah yang kami untuk sahur dan buka. Tuan-tuan, di Afrika 10 juta orang mati setiap tahun akibat penyakit bawaan air. Maksudnya di Afrika lebih banyak orang mati disebabkan minum air yang dijangkiti berbanding mati kelaparan atau mati perang. Mati disebabkan wabak yang berpunca daripada air. Macam kita taun di Yaman juga berpunca daripada air. Manakala 50% kanak-kanak yang berusia di bawah 5 tahun mati sebelum berusia 5 tahun. Kadar biasa tu yang dia cerita tentang berak dalam mata, tuan-tuan, adalah apabila lalat tidak mempunyai makanan, dia bergantung pada najis saja. Selain daripada najis adalah lalat akan makan cecair dalam kornea mata kanak-kanak. Dia duduk dan dia hinggap dan dia akan sedut cecair dalam kornea mata kanak-kanak. Itu salah satu daripada yang membunuh je kanak-kanak akibat jangkitan. Ini kita dah cerita level azab yang dahsyat di dunia lah. Di Ethiopia, di kamp-kamp pelarian tu, macam juga dalam lagu tema yang mengenai kita berjaya waktu tabung tu, ekonomi okey, tuan-tuan. Alhamdulillah 1.2 juta ringgit didermakan oleh rakyat Malaysia. Ke 2 juta? 2 juta didermakan oleh rakyat Malaysia ketika saya menjadi tukang promosi di TV Hijrah ni. Saya melancarkan kempen tanpa komisen. Semuanya diserahkan penuh kepada ARM, berjaya mengumpulkan 2 juta untuk membina satu tempat untuk mendapatkan bekalan air bersih. Saya juga ingatkan saudara bahawa kemiskinan di dunia, ini kemiskinan di dunia, saya cerita kat saudara bahawa 70-80% umat Islam yang berada di dunia bergantung pada tabung makanan dunia. Saya tak mau kutuklah Arab Saudi ni, tuan-tuan. Saya tak mau kutuk negara kaya. Tak manis. Saya cuma menceritakan pada saudara bahawa daripada 200 juta orang yang kebuluran ni, 70% daripada bantuan yang mereka terima adalah daripada tabung bantuan makanan antarabangsa. Yang kebanyakan negara-negara penyumbang yang besar adalah Amerika, Britain, Itali, Jerman. Ini negara-negara kaya. Mereka menyumbang. Dan sekarang projek itu juga terjejas teruk. Kerana negara-negara penyumbang juga tak mampu lagi menyumbangkan wang. Mereka pun nak kena jaga orang dalam negara sendiri. Berarti ini menjadikan beban yang lebih kepada ARM. Kalau dulu projek infrastruktur yang besar-besar tak perlu dipikirkan kan. Kita hanya menambah saja barang-barang yang disediakan oleh PBB. Tapi sekarang PBB juga akan menyusutkan bantuan mereka kerana mereka juga kekurangan dana daripada negara penyumbang. Ini menjadikan beban NGO seperti ARM. Sebab tu, tuan-tuan, saya harap saudara-saudara taklah beratkan dengan RM100 untuk derma malam ni. Kita untuk orang kata pergambaran bahawa malam ni pun garasi akan mendermakan RM2,000. Sebab kita tiap bulan kita ada RM4,000 wang yang kita dermakan. Bulan sudah kita dah pilih apa kita derma. Bulan sudah kita pilih pad untuk anak-anak memulakan sekolah. Bulan ni kita dermakan RM2,000 pada ARM untuk malam ni. Dan besok kita akan sumbangkan lagi RM2,000 sebab besok mereka akan datang lagi. Jadi malam ni kita umumkan RM2,000. Besok kita ada siapa malam? Saujana akan datang kerana Saujana adalah duta mereka. Jadi kami memilih untuk mendanai projek ni RM4,000. Kita minta saudara sumbang je RM10,000 untuk malam ni untuk dapat 100 log. Bagi saya adalah sekurang-kurangnya orang miskin di negara kita yang sekarang ni menjadi beban utama kepada lupa nama. Haris. Dan rakan-rakan yang memastikan nasi dan lauk tu berada dalam pinggan, tuan-tuan. Ini bukan soal biasa-biasa, ini soal nasi dan lauk je. Bukan soal nak menyelesaikan sewa rumah, anak nak masuk universiti. Itu dah jadi beban yang lebih premium. Tapi beban yang basic adalah beban menyediakan makan dan minum.
Jadi saya harap saudara menyokong untuk lock. Saudara boleh lock nak ambil barang, lock kemudian kata dermakan, terpulang. Itu terpulang pada kemurahan hati saudara. Kalau nak, tapi saya suka lawa. Saya suka benda ni, senang nak basuh kasut Red Wing ni. Pegang letak, tak risau. Dia jerit kan pakai toilet good morning, surat khabar. Sebab apa, bahagian putih kasut ni perlu selalu dicuci dengan berus gigi untuk menjaga. Berapa admin kita dapat lock laju? Berapa view kita ada sekarang? 340. Ada lock kita okey tak, admin? Alhamdulillah saudara telah membantu lock. Saya terus saudara lock je. Cuma saya nak kongsi, saya nak minta dia kongsi lah. Saya dah banyak, saya dengar pun kagum sebab saya dah meninggalkan padang permainan tempat orang-orang bernasib malang ni. Kali terakhir saya berada adalah 2008, yang paling teruk adalah ialah melihat perang ketika Israel menyerang Lubnan. Perang 32 hari. 28 hari bulan Julai hingga 2 hari bulan Ogos sehingga 4 hari bulan September, yang membunuh 3,000 orang lebih penduduk Islam di Lubnan. Kes domestik, kes tempatan. Yang banyak uruskan sekarang ni di tahap apa? Kebanyakannya Abang Nal kita uruskan untuk bantuan keperluan makanan. Sebab memang kita nampak kebanyakan yang terjejas sama ada di luar bandar, dalam bandar terutamanya. Jadi mereka ni bila tidak berpendapatan dan sebagainya, jadi memang itu mengganggu. Dan kita pun tidak mahulah sekiranya tidak cukup dan keluarga tu tidak diberikan perhatian oleh seorang ibu dan ayah, kemudian menyebabkan robohnya keluarga tersebut disebabkan mungkin tak cukup makanannya. Tapi mungkin itulah sebab pemikiran kita mungkin sebagai seorang yang cukup dan sebagainya, kita nampak macam bekalan makanan ni ringkas. Tapi bagi keluarga tertentu dalam keadaan yang sangat menekan, itulah segala-galanya, Abang Nal. Jadi untuk Ramadan, iaitu kempen kita yang sekarang kita tengah gerakkan, anda boleh tengok ataupun nanti kita boleh paparkan poster Rezeki Ramadan ni, di mana ini adalah pakej bantuan makanan yang cukup untuk keluarga besar sederhana bertahan selama sebulan untuk mereka gunakan sahur dan buka mereka. Dalam negara, pak makanan tersebut RM200, di luar negara RM300, tapi kita ada kawasan-kawasan. Mungkin ada yang bertanya kan, kenapa terdapat perbezaan angka dari segi pack tersebut. Jadi itu bergantung pada tempat. Ada tempat yang memang melalui krisis. Kita bukan sebut krisis miskin dan sebagainya, tapi krisis untuk mendapatkan bekalan. Sebab kita nampak bila terjadinya ni dan sebagainya, memang ada tempat yang bekalan tu kita kena beli tapi harganya terlampau tinggi. Jadi untuk kita minimum kos dan sebagainya, mungkin perlu dihantar menggunakan truk dan sebagainya. Jadi adalah keperluan untuk kita gunakan apa yang anda berikan ni bagi kita menguruskan pack tu sehinggalah sampai kepada penerima manfaat. Jadi kalau Abang Nal tanya sekarang ini apakah krisis yang sedang berlaku, first adalah pack makanan. Kemudian mungkin sebelum ni dah berlaku tapi nampak dah selesai bila sekolah dah dibuka semula dan sebagainya, adalah isu pendidikan anak-anak. Kalau dekat dalam laporan PBB tu dia tulis tentang generasi kanak-kanak yang masih bersekolah sekarang ni adalah generasi of lost opportunity. Kanak-kanak yang hilang peluang. Dia tak macam kita. Kalau kita dulu ada peluang untuk main, bersekolah bersama dengan keluarga, bersama dengan kawan-kawan, bersosial dan sebagainya, bersukan, ada hari sukan, ada hari kantin dan sebagainya. Tapi kanak-kanak sekarang ni dia hilang peluang tersebut. Jadi dari segi yang kami nampak, bila jadi PKP 1.0 sehinggalah baru-baru ni dibuka sekolah, pada waktu tu kita mengalami banyak ibu bapa ni dia mengeluh anak dia tu tak dapat peluang belajar macam dulu. Sebab jelah kongsi peranti dengan ibu bapa, yang mana ibu bapa tu malam saja baru dia boleh guna kan. Sebab kena tinggalkan keluarga untuk bekerja dan sebagainya. Jadi anak-anak ni kat rumah tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan pergi saja ke laporan UNICEF ataupun UNICEF report 2018 Malaysia, itu tahun 2018 sebelum berlaku COVID ni. Betul. Saya suka mengingatkan saudara, kaji selidik yang dijalankan di 63,000 isi rumah di Kuala Lumpur, semuanya PPR, Projek Perumahan Rakyat. Ini laporan UNICEF.
iaitu tabung kewangan kanak-kanak, tabung United Nations, tabung bantuan kewangan kanak-kanak. 22% rakyat, 22% kanak-kanak yang tinggal di 63,000 rumah PPR sahaja, projek perumahan rakyat ni, tidak mempunyai akses makanan lebih daripada 2 kali sehari. Itu waktu ekonomi okey. Waktu ekonomi okey, mereka tidak boleh makan lebih daripada 2 kali sehari. Tuan-tuan bayang ini adalah 22%. Tolong seorang kira kejap, Nira. 22% daripada 63,000. Berarti kalau 10% adalah 6,300 rumah, 20% adalah 22,600 rumah. Berarti hampir 30,000 isi rumah. Berapa? Hampir 30,000 isi rumah. 22% daripada 63%. Kalau 10% adalah 6,300, dah 20% adalah 12,600. Itu kalau 20% tambah 2% lagi. Itu adalah jumlah 22%. Jadi kita kata 24,000, 25,000 isi rumah ni, anak dia tak boleh makan lebih daripada 2 kali. Betul. Ini adalah kajian. Hingga kerajaan Malaysia punya mengamuk, tuan-tuan, harau Dr. David Ashton keluar. Tak bagi dia datang dan sign dokumentasi report kerana dia mengetuai laporan ni, Philip Alston. Sampai sekarang saya menulis apa-apa artikel, saya tolak data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sebagai data kuno. Kerana kajian data itu tak tepat langsung untuk menggambarkan kemiskinan. Saya berpegang pada Philip Alston. Berarti kalau saudara tengok COVID ni pula, boleh bayang lah. Betul. Apa yang terjadi. Jumlah tu mungkin mendapat setengah kali makan sahaja. Berarti setengah kali makan ni, makan sarapan pagi yang tak mencapai tahap sarapan pagi, atau makan sekali pada tengah hari tetapi tidak mencapai standard makan tengah hari. Orang yang macam kita, tuan-tuan, ada masa di Facebook, mustahil lah kita di antara 63,000 orang yang menghuni rumah PPR. Basically saudara adalah B40 atas ataupun M40 atas. Mungkin saudara orang T20 pun. Tapi saudara jangan anggap kata benda ini mainan. Macam waktu saya nak bentangkan Ketah Kerja bagi membasmi krisis kemiskinan Kuala Lumpur, anjuran Kementerian Wilayah Persekutuan pada tahun 2018. Saya buat tinjauan. Dan saya tak boleh lupa cerita yang saya tulis dalam artikel saya tu. Seorang bapa tu, dia tak ambil ubat asma dia. Kerana kalau ambil ubat asma, inhaler tu, kalau dia ambil inhaler, anak dia tak makan nasi. Dia beli beras, dia bergadai nyawa pula. Terpaksa pagilah sekali ambulan datang dan bawa ke ICU. Itu option yang ada di tangan seorang bapa. Tuan-tuan, kita tak ada sampai level option tu. Tapi orang miskin di PPR optionnya. Jadi bapa ni nekat, walaupun dah 3 hari, dia sepatut beli inhaler tu. Sebab dia dah rasa dia punya penat. Tapi beli inhaler, tak boleh beli beras untuk anak. Maka dia memilih pada hari yang dia dah tak ada tanda-tanda akan kena serangan tu, dia memilih beli beras. Dan malam tu terpaksa masuk ICU. Ini kemiskinan yang berlaku di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Dan saya galakkan tuan-tuan untuk turun menderma. Kenapa? Sebab tu Garasi buat projek ni secara konsisten, walaupun 300 view, 400 view. Tuan-tuan, saya buat cerita masuk hantu dapat 2,200. Itu minat orang Melayu, tuan-tuan. Saya buat cerita sikit je macam mana mengeluarkan jarum daripada telur. Semangat orang Melayu nak tengok ni. Kalaulah saya boleh kata panggil jin dan melihat mana jin dalam botol tu, tuan-tuan, saya boleh dapat 10,000. Tapi tak apa, tuan-tuan. Angka tu tidak memberikan pahala ibadah besar pun. Apa yang saya buat malam ni, saya nak kata, sekurang tuan-tuan, kalau saya jumpa tuan-tuan di syurga, tuan-tuan, harap-harap timbang tara, insya-Allah. Agak-agak timbang taranya tu adalah kerana pada satu malam kamu telah berada dalam satu live Facebook, sama-sama kamu telah menderma, dan wang yang kamu derma itu telah menyelamatkan beberapa keluarga daripada kekufuran. Sebab bulur bawa kufur. Itu kena terima. Sebab bulur bawa kufur. Kebuluranlah orang mencuri, kerana kelaparanlah orang merompak, kerana kelaparanlah orang jual tubuh, kerana kelaparanlah ayah hilang kawalan pukul anak dia, kerana kelaparanlah orang bercerai. Kerana suami tak boleh bawa wanita nasi, beras dan nasi, itu antara punca wanita menuntut cerai. Dan apabila wanita cerai, lelaki hilang kesabaran dan dia menceraikan. So, apa yang kita buat, tuan-tuan, walaupun kita tak nampak ke mana perginya duit tu, tapi kata Allah, itu telah menjadi asbab. Beberapa masjid yang hampir roboh tidak dirobohkan. Beberapa tangan yang hampir mencederakan anak-anaknya tu tak dicederakan kerana derma kamu. Jadi kita buat je derma, tuan-tuan, kerja amal. Saya ada masa lagi sikit dengan Arif. Saya harap kita capai 50 sangat, Min. Untuk log ni 40. Saya hanya perlu 10 log untuk mencapai 5,000, tuan-tuan. Kerana malam besok kita ada sikit lagi kempen. Saya harap kita boleh capai 50 lagi. Jadi saya dapat membantu ARM RM10,000 untuk 2 malam mereka datang.
Saya bila Ari cerita, saya anggap dia cerita lah tuan. Saya bahagian yang ada dalam memori saya tu saya hampir nak padamkan je lah sebab dia orang muda, stamina dia kuat untuk melihat lebih banyak penderitaan. Saya dah tua, saya dah tak mampu lah tuan-tuan untuk pergi dan bertanya. Saya pernah tuan-tuan apabila seorang bapa tu mati dan dia ambil anak dia bawa macam tu je Riz. Jadi kemah pelarian di Kebrabea, sempadan di Somaliland. Jadi orang-orang Somalia yang lari takut nak balik. Kerana apabila mereka balik, mereka dia akan dituduh sama ada kamu pernah menyokong Farah Aidid atau kamu pernah menyokong Hassan Mahdi. Jadi semua orang takut. Jadi pelarian. Jadi bila anak dia mati, bapak dia capai gitu, bawa dia pergi tanam. Tanam tu lebih dalam isteri saya gali lubang untuk tanam kucing. Lebih dalam. Tapi tak ada binatang buas makan bangkai. Tempat tu kebetulan padang pasir di Kebrabea, tak ada anjing, tak ada apa, kecuali biawak je. Dan kemudian ibu dia kata macam, dia jawab dengan juru bahasa saya, dalam ringkasnya, itu adalah berakhirlah derita seorang ibu. Dia akhir derita. Dia kata, daripada dua-dua menderita, ibu menderita, anak dan menderita. Berarti bila anak dia mati pada dia, itu adalah hilanglah sebahagian derita dia dan hilang langsung derita anak dia. Jadi kita tak pernah lalu di satu saat di mana para ibu lebih mengharapkan anak mereka mati daripada hidup. Kerana dia tahu kalau hidup pun, dia dah tahu dah, dia dah lihat berpuluh-puluh anak jiran yang lain tu hanya menanti hari untuk mati. Sebab musailah dengan bayi berusia 1 tahun 3 bulan kena jangkitan, kurus dan kepala tinggal tengkorak je tuan-tuan. Dan mata pun tak boleh tengok dah. Sampai saya katalah lalat pun tarik habis cecair dalam retina mata tu. Apa yang mereka harapkan adalah anak mereka mati. Jadi Derma, kita ada sikit lagi masa untuk log membantu Haris dan Islamic Relief Malaysia. Sambil itu saya nak tanya Haris mengenai projek yang dicadangkan pada Ramadan nanti. Untuk awal-awal bagi tahu tentang Ramadan. Kita adalah bulan yang paling mencabar. Bulan yang di mana kita boleh berfikir-fikir memilih hari ni aku nak makan kotior kerang ataupun aku nak makan chip box stick. Kita sedang berfikir. Selalu Ramadan adalah bulan berfikir mengenai apa kita nak makan. Betul. Tapi malam ni kita cetuskan fikiran bahawa bagaimana bulan Ramadan kita nak fikir apa orang akan makan. Betul. Haji Zainal dan kawan-kawan, sebenarnya PKP ni maksudnya kesusahan tak sama untuk semua orang. Bagi kita yang mungkin M40, PKP pada awal-awal dulu mungkin kita boleh buat dalgona kopi kan. Dalgona blender sekali dengan whisker, lepas tu minum sebab dah bosan sangat. Nak try resipi baru kan. Tapi bagi orang yang mengalami tempoh dalam fasa berkurang sebagainya, jadi mendatangkan tekanan tu yang saya suka bila Abang Nail dia kupas kan, daripada kefakiran membawa kepada kekufuran. Sebab tu Ibn Qayyim Al-Jauzi dia ada keluarkan satu pepatah supaya kita mudah faham benda ni. Jangan bercerita tentang Tuhan kepada orang yang lapar. Sebab dia memang, dia bukan mental block lah. Dia maksudnya perut dia pun tak penuh. Jadi otak dia memang menerawang. Sebab tu banyak tempat yang kita nampak macam Abang Nail ceritakan tadi, pengalaman Islamic Relief sendiri. Bila kawasan tu penuh dengan orang yang lapar keburuan kan, mesti ada perang kat situ. Betul lah Abang Nail? Betul. Dan kita nampak beberapa kali peacekeeping mission yang dilakukan oleh UN. Banyak kali bila mereka bawa kargo mereka diserang. Kenapa jadi macam tu? Sebab ada orang yang sedang lapar dan mereka terdesak untuk buat demikian. Sampai terpaksa jadikan konflik bersenjata dan sebagainya. Jadi sama juga hal dia di dalam negara kita nampak banyak keganasan yang berlaku. Dan sebagai itu punca daripada lapar, tak ada duit dan keperluan mereka tidak dipenuhi. Jadi untuk kita menyelamatkan semua keadaan ni, kita bergerak dengan satu inisiatif insya-Allah supaya Ramadan kali ni bagi mereka yang tinggal sama ada di dalam ataupun di luar negara mungkin lebih baik, ataupun kita boleh serap sedikit kesan krisis tu, kesusahan tu. Kita buat package rezeki Ramadan untuk kita santuni 32 negara. Yang mana anda boleh dermakan RM200 untuk negara-negara seperti Malaysia, Lubnan, Bosnia, Chechnya, India, Jordan, Kosovo, Sri Lanka dan negara-negara yang lain. Dan untuk 300 bagi pack makanan, ini di negara yang lebih kritikal ataupun lebih sukar untuk kita dapatkan bekalan makanan, seperti Syria, Palestin, Indonesia, Kenya, Spain, Pakistan, Somalia dan Yaman. Mungkin ada orang tanya, Indonesia bukan dekat dengan kita, bukan senang ke nak dapat bekalan makanan?
tuan-tuan perempuan, kita tengok setiap hari ada sahaja bencana-bencana di Indonesia. Jadi anda tak boleh bayangkan Indonesia tu di Jakarta saja. Dia ada di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya, di hujung berdekatan dengan Papua Nugini yang sangat susah untuk kita nak reach ataupun kita capai menggunakan transportasi kita. Tapi itulah amanah yang kita bawa daripada penerima untuk kita pergi ke tempat yang remote ataupun yang sukar dicapai supaya amanah anda ni boleh disampaikan. Sebab kami bergerak dengan misi to help the poorest of the poor. Maksudnya kita bantu termiskin dalam kalangan termiskin. Sebab kita tahu mereka ni dah sampai keadaan susah untuk bangkit tanpa sokongan. Jadi kita aturkan kempen-kempen. Kita bagi bantuan supaya mereka ni boleh mandiri. Dan bagi anda yang mungkin rasa 200, 300 tu beradari besar sangat nilainya. Saya ada banyak ni. Boleh. Kita ada sumbangan kongsi rezeki serendah RM5. Anda bolehlah derma sebanyak mana anda kita dah mau naik berikan. nombor akaun Ada nombor akaun IRM jadi anda derma je kalau mampu RM5 derma RM5. Selain daripada kalau saudara tak lock malam ni pun saudara mula berikhwan dengan IRM, masuk Facebook dia orang dan lepas tu derma je sebulan mampu RM5, RM10 macam saya kata tadi. RM2 kecil bagi orang kaya, tapi RM2 adalah harga sebuku roti bagi orang miskin. Betul. Sebuku roti boleh buat budak ketawa dan senyum bila makan. Benar. Kalau boleh saya tambah masa PKP kami ada berbual dengan penerima manfaat. Waktu tu kita ada borak lah dengan mereka kan, macam mana keadaan hidup mereka dan sebagainya. Sebenarnya ada keluarga di Kajang, mereka terpaksa pinjam daripada jiran telur sebab dah tak ada apa-apa dah yang ada dekat dalam dapur. Ada pernah kita buat satu projek untuk kita, ini maksudnya sebelum ni lah, kita cuba beli baju pakaian raya untuk anak-anak miskin, yang mana waktu tu ada 4 orang kita, sistem Mia pun ada pengalaman ni, kita bawa anak-anak ni untuk beli baju raya. Jadi beli baju raya, contohnya saya jaga 4 orang kanak-kanak ni, dan bila borak dengan diorang kan, okey dah dapat baju semua dan sebagainya, kita pergi dekat kaunter dekat Maidin. Maidin Subang. Kita bawa mereka ke sana. Jadi bila mereka nak bayar tu, tiba-tiba daripada ketua mission tu cakap, okey, brother, boleh minta setiap seorang adik-adik ni untuk ambil satu balang kuih bagi parents mereka. Jadi budak-budak ni dia ambil satu balang, kemudian masa nak kira tu, biasa satu plastik tu untuk satu budak, untuk satu kanak-kanak. Jadi yang saya jaga 4 orang ni, 3 orang tu bagi dekat seorang budak tu. Jadi saya tanyalah, kenapa you guys buat macam ni kan? Kenapa korang bagi dekat Ahmad ni? Contoh nama dia Ahmad Sebab Ahmad ni bang tak ada apa-apa pun dekat dapur. Jadi saya tanya, jadi kenapa buat macam tu? Sebab kita nak Mak Ahmad tu happy. Jadi waktu tu saya seolah-olah Allah bagi kesedaran kat saya, tak perlu kaya untuk menyumbang. Cukup apa yang ada di tangan, taklah sampai tahap kita tak memenuhi kita punya apa orang cakap, betul. Amanah kan, untuk isi perut keluarga. Tapi kalau ada sikit itulah kita kongsi. Macam mana Ahmad dan kawan-kawan ni kan, budak-budak ni bukanlah duit diorang, bukanlah diorang bayar pun kan balang kuih tu, tapi sebab dia tahu dalam kalangan orang miskin ni ada yang paling miskin, diorang sedekah balang tu supaya Ibu Ahmad tu ada peluang atau sebab nak tersenyum. Jadi malam ni pun kami nak berterima kasih kepada Abang Nal dan Garasi Kiwi sebab paparkan dan buat kerjasama dengan Islamic Relief. Bagi saya inilah kolaborasi dalam kemanusiaan yang kita buat. Jadi sekarang ni anda sedang berkolaborasi dengan kami dalam sesi ini. Share banyak-banyak, kongsikan like banyak-banyak, bagikan kata-kata semangat sebagai tanda sokongan anda. Anda boleh bersedekah, anda boleh lock kita punya package ni. Dan semua ini, sahabat-sahabat sekalian, ini adalah jalan untuk kita selamatkan nyawa. Jalan kita nak selamatkan keluarga. Jalan kita nak sama-sama bagi tahu dekat orang yang miskin, yang fakir, yang asnaf ni, saya tahu anda semua susah. Tak apa, kita sama-sama harung dalam keadaan susah ni. Saudara pergi ke Google dan Google saja gadis Syria mencari sisa roti. Itu foto yang saya tak boleh tengok. Saudara mungkin boleh tengoklah untuk first time. Bagaimana sebuah kilang roti yang terbakar lama dah dalam perang. Dan budak Syria ni pergi dan makan abu yang hangus daripada tempat kebakaran tu.
Jadi bila juru foto tu tanya, dia kata sini dulu kilang roti. Berarti dia percaya bahawa abu kotoran yang dia makan tu adalah roti yang hangus oleh perang. Itu antara foto yang memenangi anugerah tu. Saya rasa di Google ada je. Di mana dia orang berduduk dan bertenggong dan dia orang makan habuk-habuk tu. Budak dia tak boleh fikir kan. Jadi bila ditanya oleh juru foto tu, dia kata sini dulu kilang roti. Jadi budak tak boleh fikir. Dia ingat habuk tu semua. Dia tak tahu itu adalah kayu ke batu ke apa ke. Dia makan kerana kepercayaan kami tahu tempat ni dulu adalah kilang roti. So ada tragik yang Allah ujian kepada mereka sedikit, tuan-tuan, mereka akan lalui dan mati dengan ujian tersebut. Dan kalau mati pun adalah takdir bagi mereka. Tapi ujian bagi kita pula. Apakah kita akan melihat mereka mati? Itu yang paling susah bagi orang yang melihat. Kalau hidup azab bagi orang yang menanggung, mati adalah azab bagi orang yang melihat. Itu yang selalu kita takut. Masih hidup adalah azab bagi mereka yang menanggung. Tapi apabila mati adalah azab bagi kita yang melihat. Sebab kita yang akan disoal. Dia makan benda tu, soal dia tak cerdik adalah hal yang lain. Tak disoal pun. Tetapi apabila kita melihat kebuluran, akan disoal kepada kita. Apa yang mengubah dan apa yang kamu lakukan apabila kamu melihat kepapaan orang lain. Okay, Abang Nal, mungkin saya boleh tanya. Saya pula tanya soalan kat Abang Nal. Abang Nal, bila Abang Nal berkongsi ataupun share something lah kepada orang yang Abang Nal mungkin tahu keluarga tu susah kan, apa perasaan Abang Nal sendiri? Dari dalam diri Abang saya Nal. kalau selalu cameraman record, saya akan keluar. Saya tak akan dengar recording. Saya tak akan dengar recording tu. Sebab saya ada satu pengalaman melihat seorang ibu bercerita bagaimana anaknya disembelih dalam peristiwa Sabra dan Syatila. Sejak tu saya dah tahu. Jadi bila ibu tu cerita, dia lihat tentera Israel pegang dan sengaja bagi dia nampak, tapi dia nak keluar pada pintu, peluru ditembak pada pintu rumah. Tapi itulah anak perempuan dia berusia, anak lelaki dia berusia tu dipotong depan dia bagi nampak. Dikelar kan. Lepas tu Israel itu tinggal dalam keadaan tersenyum. Tapi dia nak keluar tak boleh sebab sniper sedang tembak ke pintu rumah dia. Itu pengalaman. Dan sejak tu kalau orang rekod kemiskinan, saya akan keluar. Balik saya suruh AP producer jadi report saya dalam tu ada apa. Pilih je. Sebab saya cerita pada saudara, hukum beban ni sama je. Orang bercerita tu meluahkan, dia mungkin lupa lepas tu. Orang yang mendengarnya, tuan-tuan, dia akan membawanya. Saya takut sebab saya takut jadi bila mati, orang yang semalam lapar mungkin telah selesai makan malamnya pada malam tersebut. Tapi cerita lapar daripada waktu siang, dia akan hidup dalam kita sampailah kita mati. So biasanya sampai sekarang saya pergi cover international pun sama je. Bila sampai tang interview, saya akan tinggalkan lah. Lepas tu balik nanti assistant producer akan report je, bang, dia cakap ni okey pakai SOT tu, cakap apa lagi okey pakai SOT tu. Saya tak akan dengar lah. Because bila saya mempunyai memorize yang sangat kuat, sangat bahaya untuk kita merakamkan satu benda yang kemudian dia tak boleh delete. So saya avoid lah. Dia malas segar pada sejak zaman. Sebab tu foto-foto pun saya elak. Kecuali kalau saya kena hantar ke Mahfuz je, saya akan tengok. Kalau tak ada, saya kata Mahfuz download je lah. Kalau saya malas. Macam saya kata gadis yang cari makan di kilang roti. Masa kejadian perang tu, anak perempuan saya pun belum besar sangat. Perang mula 2014-2013. Anak saya masih, anak gadis saya sekarang bekerja, graduate baru berusia 14-15 tahun. Kita pun boleh bayang kalau anak kita pergi ke Federal Bakery dekat jalan Federal Bakery dekat simpang Lok Yu tu, dan makan sisa bangunan tu kerana anak saya percaya itu adalah kilang roti. Itu satu yang azab juga. Jadi saya avoid lah kadang-kadang. Tapi tak apa, tuan-tuan, tak perlu menderitakan diri saudara. Anggap saja sumbangan adalah benda yang membahagiakan. Sumbang tanpa perlu menangis. Anggap kata ini adalah satu berita yang, kalaulah kita jumpa di syurga besok, kita boleh shake five lah dengan mengatakan kita semua masuk syurga adalah kerana peristiwa malam ni. Telah timbang tara, tolak bazir berlilok Red Wing, tolak bazir gila kaki Shibu. Tiba dapat sikit satu pahala jatuh tu adalah pada sekian malam, bahawa kamu telah melakukan satu perkara yang aku terlupa manfaatnya. Maka hari tu diingatkan manfaat tu, bahawa dengan wang yang kita derma ni, tolak pergi tolak datang, duit tu tunai jadi beras tu sampai ke satu rumah yang suaminya pulang. Ketika isterinya kata aku nak minta cerai, tiba suaminya pulang bawa balik makanan, maka terlupakanlah dia kata cerai tu. Menghalang ke satu perceraian adalah menyelamatkan sebuah masjid. Ini bukan retorik. Menyelamatkan sebuah perkahwinan adalah menyelamatkan sebuah masjid. Tak mampu bina masjid, tapi jadilah orang yang mempertahankan masjid.
Itu aja admin kita dapat berapa lot malam ni? Alhamdulillah kita terpasi 53 dan garasi bagi 2,000, so ada 7,300. Harap saudara sebarkan lagi petang esok dan petang malam kita akan lancar lagi 2 lagi sesi bantuan bersama ARM. Saya tak pasti siapa tamu petang ya. Tamu petang esok siapa lupa dah saya. Tim daripada charity shop. Tim dari charity shop mereka mungkin jual barang besok. Saudara boleh lock kot barang. Tapi malam kita ada Saujana. Sama je mereka akan berkongsi dengan Saujana juga akan bercerita kisah-kisah mereka. Benda baik memang bosankan tuan-tuan. Sebab tu ehwal agama rating dia tak sampai 1 juta tuan-tuan. Benda-benda yang cinta tiga segi dan Melayu kaya berebut kata pusaka dan orang ketiga selalunya meruntuhkan kebahagiaan hero yang kacak dan heroin yang lawa itu memang boleh dapat 5 juta kan. Tapi tak apalah, kerana kalau ramai orang baik di atas dunia maka peluang berbuat kebaikan menjadi sedikit. Maka itu Allah mahalkan kebaikan itu kerana Allah tahu daripada kalangan hamba-Nya hanya sejumlah orang saja yang mencintai kebaikan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah malam ni 53 lot bernilai 5,300. Cuma saya minta maaf bagi PRM bahawa postingnya ini makan masa 14 hari. Kerana mereka terpaksa terima bayar lu, tuan-tuan kena bayar awal, mereka akan tempah benda ini dan kemudian baru post pada anda. Kerana aliran tunai bagi mereka tak boleh dilaburkan kepada penyediaan benda ini kerana mereka perlu melabur kepada nasi dan lauk di atas pinggan orang miskin bandar yang juga sekarang menjadi keutamaan mereka. Selain daripada akaun-akaun luar negara, mereka punya beratus keluarga domestik yang mereka jaga. Okey, kata akhir daripada saudara. Okey, tujuan kami bercerita, saya dan Abang Nal, mungkin paparan-paparan kita ceritakan juga di Facebook dan media sosial Islamic Relief tu bukanlah untuk membuat anda rasa teruk, rasa sedih, rasa loser dan sebagainya. Tetapi itu adalah cebisan realiti yang cuba kita sampaikan kepada anda semua. Yang kemudian daripada maklumat tersebut, daripada perasaan anda tu, bagaimana anda menjadi karyawan untuk anda lahirkan rasa prihatin anda. Kalau anda pemuzik, mungkin anda boleh hasilkan lagu macam Abang Said pada tahun 2019. Kita hasilkan Rindu Salma. Kalau anda waktu tu ada position seperti Abang Nal, anda dah kolaborasi dengan Islamic Relief, anda buat satu kempen setiap minggu masuk di kaca TV. Kalau anda mungkin sekarang ni sebagai influencer di Instagram, di Facebook, anda boleh gunakan kuasa bersama dengan pengikut anda untuk sebarluaskan kita punya cerita malam ni, kempen kita malam ni, pack yang kita nak jual malam ni. Dan daripada Islamic Relief dan juga penerima manfaat yang sekarang ini mungkin sedang berdoa untuk anda semua dan menunggu bantuan daripada kita. Saya nak ucapkan terima kasih. Terima kasih Abang Nal. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangka capai 55 tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sesi jualan pada pukul 10.30 saya up hari ini adalah item dan combo. Jin sebanyak malam ni. Malam lama tak belanja jin, malam ni belanja jin untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.